Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kamu akan belajar matematik bersama Cikgu Hasmira. Pada hari ini, kamu akan diajar tajuk baru iaitu bab 2, pemfakturan dan pecahan algebra. Untuk hari ini, cikgu akan ajar kamu 2.1 kembangan. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra. Yang kedua adalah melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra. Baiklah, mari kita imbas kembali apa yang telah kamu belajar. Semasa tingkatan 1, kamu telah diajar ungkapan algebra iaitu daripada bab 5. Dalam bab ini, kamu diajar tentang sebutan algebra. Sebutan algebra mestilah mengandungi nombor, juga pemboleh ubah. Contohnya adalah X, 2Y, 3, 4U. Daripada sebutan algebra, kita dapat membentuk ungkapan algebra. Ungkapan algebra ialah gabungan dua atau lebih sebutan algebra dengan operasi tambah atau tolak. Contohnya adalah X tambah 2Y, 3 tolak 4U. Apalagi yang kamu dah belajar, kamu dah diajar tentang simbol, positif dan negatif. Apabila dua simbol yang sama bertemu, hasilnya adalah positif. Apabila dua simbol berlainan bertemu ataupun didarabkan, kamu akan mendapat negatif. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kembangan. Kembangan bermaksud hasil darab satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Melibatkan satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Contoh. Okey, apabila melibatkan satu tanda kurung, sebutan A ni adalah sebutan, yang ni adalah ungkapan. Melibatkan satu tanda kurung. Seterusnya, kalau melibatkan dua tanda kurung, kedua-duanya adalah ungkapan. Yang mana ungkapan itu ditulis dalam dua kurungan. Baiklah, kita lihat contoh untuk kembangan. Kamu mesti ingat kembangan ada dua jenis yang melibatkan satu kurungan dan juga dua kurungan. Untuk kali ini, cikgu nak tunjukkan yang melibatkan satu kurungan dahulu. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah 6 darabkan dengan 4Y. Macam mana kita nak buat? Sebutan di bahagian luar, 6, perlu didarabkan dengan setiap sebutan yang berada di bahagian dalam kurungan. 6 darabkan dengan 3. Jadi, kita tulis 6 darab 3. Okey, kita buat kurungan. Okey, di tengah-tengah ni, selepas kita mendarab untuk sebutan yang pertama, kita perlu guna tanda tambah. Kamu mesti ingat, kita mesti guna tanda tambah. Okey, 6 darabkan dengan positif 4Y. 6 darabkan dengan positif 4Y. Jadi, 6 darab 4Y. Macam mana kita nak hasilkan jawapan dia? 6 darab 3 adalah 18. Tambah 6 darab 4. Kita akan darabkan nombor sahaja. 6 darab 4, 24. Y ditulis kembali. Jadi, jawapannya adalah 18 tambah 24Y. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. Cuba kamu bandingkan contoh pertama dengan contoh yang kedua. Apa yang membezakan dia? Yang membezakan dia adalah sebutan di bahagian hadapan. Sebutan di hadapan untuk contoh yang kedua ni melibatkan huruf. A didarabkan dengan B. Sama juga cara dia. A darabkan dengan B. Di tengah-tengah perlu ditulis tanda tambah. Okey, seterusnya kamu tengok selepas B dia ada tolak C. Jadi kita akan bulatkan dia sebenarnya adalah negatif C. A darabkan dengan negatif C. A kita darabkan dengan negatif C. Okay, cikgu buat kurungan macam ni. Kita nak membezakan dengan negatif C.
Okey, kita selesaikan. A darab B. A darabkan dengan B, kita akan jadi AB tambah. Tambah, tulis balik. Okey, dalam ni, A darabkan dengan negatif C akan menjadi negatif AC. Apabila simbol tambah jumpa dengan simbol tolak, simbol yang berlainan positif negatif, yang terhasil adalah simbol negatif ataupun tolak. Jadi jawapan kamu adalah AB tolakkan dengan AC. Yang ni A lah, bukan 9. AB tolak AC. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah negatif 5x didarabkan dengan 3y tolak 4x. Jadi sebutan yang bahagian hadapan negatif 5x perlu didarabkan dengan sebutan pertama dalam kurungan. Okey, kita tulis dia. Negatif 5x darabkan dengan 3y. Kita buat kurungan macam ni. Okey, apa yang kita nak tulis kat sini? Operasi tambah. Okey, seterusnya apa yang kita nak darab? Negatif 5x darabkan dengan 4x. Tengok di depan 4x, dia ada tanda tolak. Jadi, cikgu akan ambil keseluruhan tanda menjadi negatif 4x. Yang ini negatif 5x darabkan dengan negatif 4x. Okey, kita nak darab. Negatif 5 darabkan dengan 3. Ingat nombor akan didarabkan dengan nombor. Negatif 5 darab 3, tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 15. X dengan Y. X darab Y. Bila pemboleh ubah berlainan, kita terus tulis saja X, Y. Okey, tulis tambah. Kita nak darab pula yang kedua ni. Negatif 5 darab dengan negatif 4. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 20. X didarabkan dengan X. Bila pemboleh ubah yang sama didarabkan, dia menjadi X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, sorry cikgu padam sini. X kuasa 2. Jadi jawapan kamu adalah negatif 15 XY tambah 20 X kuasa 2. Kita tengok contoh keempat. Contoh keempat melibatkan pecahan. Dia sama sahaja kalau kamu perhatikan, negatif R per 8 sebenarnya adalah sama dengan negatif 1 per 8 R. Dia adalah sama. Jadi kita nak mendarabkan sebutan bahagian hadapan dengan sebutan di dalam kurungan. Okey, negatif 1 per 8 R darabkan dengan 2S. Okey, darab 2S tambah. Dia mesti ada simbol tambah. Negatif R per 8 darabkan dengan 8. Depan 8 ada apa kelas? Ada tanda tolak. Kita ambil semua tu. Dia akan jadi negatif 8. Okey. Negatif 1 per 8 R darabkan dengan negatif 8. Kamu jangan confuse. Kenapa cikgu tak tulis R per 8? Cikgu tulis 1 per 8. Dia sama. Negatif R per 8 adalah sama dengan negatif 1 per 8 R. Okey, sekarang ni kita nak darabkan. Cikgu kata nombor mesti didarabkan dengan nombor. Negatif 1 per 8 darab 2, kamu akan dapat negatif 1 per 4. R darab dengan S akan dapat RS. Tambah. Negatif 1 per 8 darab negatif 8. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 1. R. Okey, didarabkan. Dia tak ada apa-apa. Jadi kita tulis terus R. Okey, macam mana kita nak tulis? Bagi cantik sikit. Dia akan jadi negatif RS per 4 tambah R. Kenapa kita tak tulis 1 kat depan? Sebab bila 1 darab 2. Contoh,
1 darab 2 sama dengan 2. 1 darab 3 sama dengan 3. Konsep dia sama. 1 darab R adalah R. Okey. Sekarang kita lihat contoh untuk kembangan dua ungkapan algebra yang melibatkan dua kurungan. Tadi cikgu dah ajar kamu yang melibatkan satu kurungan. Kita tengok contoh pertama. Diberi pada kamu y tambah 1 darabkan dengan y tolak 3. Yang ni adalah kurungan pertama. Kalau kamu perhatikan, yang ni adalah kurungan pertama. Yang ni adalah kurungan yang kedua. Mula-mula sekali, cikgu nak kamu bulatkan setiap sebutan yang berada di dalam kurungan 1. Bulatkan setiap sebutan yang berada di dalam kurungan 1. Cikgu ada Y. Satu lagi sebutan adalah positif 1. Kita mesti ambil bersama dengan simbol di bahagian depan. Mesti ambil bersama dengan simbol bahagian depan. Okey. Untuk kurungan yang kedua, sama juga cara dia. Cikgu nak kamu bulatkan sebutan yang berada di kurungan kedua. Okay, sebutan pertama dalam kurungan kedua adalah Y. Sebutan kedua yang berada di dalam kurungan yang kedua adalah negatif 3. Kenapa cikgu minta kamu bulatkan? Supaya bila kita mendarab, kamu tidak tertinggal simbol di bahagian hadapan setiap nombor ataupun pemboleh ubah. Okey, kita lihat macam mana kita nak kembangkan. Kita tengok kurungan 1. Kurungan 1 kita mulakan dengan sebutan yang pertama iaitu Y. Y mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam kurungan kedua. Okey, Y darabkan dengan Y, kamu akan dapat Y kuasa 2. Seterusnya, Y didarabkan dengan negatif 3. Y darabkan dengan negatif 3. Jangan lupa untuk tuliskan tanda apa? Tambah. Selepas kita mendarab, kita mesti letak simbol tambah. Jadi Y darabkan dengan negatif 3, kamu akan dapat negatif 3Y. Lepas tu letak apa? Tambah. Mesti letak tambah. Okey. Macam mana nak mendarab untuk sebutan yang kedua? Kita dah selesaikan sebutan pertama dalam kurungan 1. Kita mulakan dengan sebutan kedua dalam kurungan 1. Positif 1 didarabkan dengan Y. Positif 1 darab dengan Y, kita akan tulis Y. Selepas kita tulis Y, apa perlu kamu buat? Kita mesti letak tambah. Seterusnya, positif 1 darabkan dengan negatif 3. 1 darabkan dengan negatif 3, kamu akan dapat negatif 3. Okey, boleh faham kelas? Mula-mula apa yang kita perlu buat? Bulatkan setiap sebutan yang berada di dalam kurungan. Seterusnya, kita ambil sebutan pertama dalam kurungan 1, kita darabkan dengan semua sebutan yang berada dalam kurungan yang kedua. Sebab tu kita akan dapat yang ni. Yang ni adalah yang melibatkan sebutan 1. Okey, yang ni adalah yang melibatkan sebutan kedua dalam kurungan yang pertama. Okey, seterusnya apa yang perlu kamu buat? Kamu lihat simbol dia bertemu. Positif dengan negatif, jawapannya akan jadi positif, negatif bertemu. Ingat, bila simbol berlawanan, kita akan dapat negatif. Jadi, tulis balik Y kuasa 2 tolak 3Y tambah Y. Okey, ini simbol bertemu. Positif, negatif, dia akan jadi negatif 3. Apa yang kamu perlu buat seterusnya? Kamu tengok kumpulan sebutan yang sama.
Y kuasa 2, ada tak pasangan untuk Y kuasa 2? Tak ada. Bila tak ada, kamu tulis kembali Y kuasa 2. 3Y. Negatif 3Y tambah Y. Okey, yang ni adalah pasangan yang sama. Negatif 3 tambah 1. Kenapa cikgu sebut 1? Sebab di depan Y adalah 1. Negatif 3 tambah 1, kamu akan dapat negatif 2. Y kita akan tulis kembali, tolak 3. Jadi itu jawapannya. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. 6 tambah 5K darabkan dengan 7 tambah 6K. Kita tengok, yang ni adalah kurungan pertama. Yang ni adalah kurungan kedua. Seperti yang cikgu dah tunjukkan dalam contoh yang pertama, mula-mula cikgu nak kamu bulatkan sebutan yang berada dalam kurungan pertama. Sebutan pertama adalah 6, sebutan kedua adalah positif 5K. Untuk kurungan kedua, sebutan pertamanya adalah 7, sebutan kedua adalah positif 6K. Seterusnya kita mulakan, kita nak mendarab. Okay. Kita darabkan sebutan pertama dengan setiap sebutan yang berada dalam kurungan kedua. 6 kita darabkan dengan 7. 6 darab 7 akan dapat 42. 6 didarabkan dengan positif 6K. 6 darab 6, 36. Jangan lupa tulis, tambah dulu kat sini. 6 darab 6, 36K. Tambah. Barulah kita mulakan dengan sebutan kedua dalam kurungan pertama. Sebutan kedua adalah positif 5K. Darabkan dengan 7. 5 darab 7, kamu akan dapat 35. K, jangan lupa tulis kembali. Okey, kita tulis tambah, barulah kita darab. Okey. 5K, darabkan dengan sebutan kedua, 6K. 5 darab 6. 5 darab 6, kamu akan dapat 30. Okey, 5, belakang dia ada K, 6 juga ada K. K darab dengan K. K darab dengan K akan jadi K kuasa 2. Seterusnya, apa yang perlu kamu buat? Cari pasangan. Cari sebutan yang sama. 42, kita tak ada sebutan yang sama. Jadi, kita tulis kembali 42. Tambah. Okey, 36K dengan 35K berada dalam sebutan yang sama. Jadi, kita boleh tambah. 36 tambah 35, kamu akan dapat 71K. 30K kita tulis kembali, tambah 30K kuasa 2. Jawapan kamu yang terakhir kita mesti susun kembali. Yang mana mempunyai kuasa tertinggi kita letak di hadapan. Jadi 30K kuasa 2 tambah 71K tambah 42. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh seterusnya. Cikgu harap dua contoh yang sebelum ni dah dapat membantu kamu untuk membuat latihan seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya, contoh ketiga. 7E tolakkan dengan 2F didarabkan dengan 6E tambah 5F. Kalau kamu perhatikan, kita ada berapa pemboleh ubah di dalam ni? Kita ada E dan juga F. Kita ada dua pemboleh ubah. Tapi langkahnya masih sama. Mula-mula daripada kurungan 1, kita bulatkan sebutan pertama. Sebutan kedua, jangan lupa sekali dengan tanda dia, negatif 2F. Sebutan pertama 7E, sebutan kedua negatif 2F. Bagi kurungan kedua juga kita bulatkan sebutan dia. Sebutan pertama adalah 6E.
Sebutan kedua adalah positif 5F. Jadi kita dah kenal pasti sebutan, barulah kita mulakan mendarab. Okey, kita mendarab. Kita ambil sebutan pertama, didarabkan dengan semua sebutan dalam kurungan kedua. 7i darab 6i. 7 darab 6 adalah 42. I darabkan dengan I kuasa 2. Kita tulis apa? Tambah. Tambah. Seterusnya, 7i darabkan dengan sebutan kedua, positif 5F. 7 darab 5, kamu akan dapat 35. I darabkan dengan F. I darabkan dengan F, bila pemboleh ubah berlainan, terus tulis sahaja I, F. Okey, cikgu perbetul sikit. I dah tak nampak I tu. Okey, 35 I, F. Tambah. Jangan lupa. Seterusnya, kita nak lihat sebutan kedua didarabkan dengan setiap sebutan dalam kurungan yang kedua. Negatif 2F darabkan dengan 6I. Negatif 2 darab 6. Kita mesti buat kurungan untuk membezakan bila ada jawapan negatif. Negatif 2 darab 6 akan dapat negatif 12. F darab dengan I. F dengan I yang mana keluar dulu? I kan? Jadi cikgu susun siap-siap, takut kamu confuse. Kita ambil I, F. Ataupun kamu tak mau confuse, kamu letak FI pun tak kisah. Okey, negatif 2F darabkan dengan 6I, kamu akan dapat negatif 12 FI. Tambah. Negatif 2F darabkan dengan 5F. Negatif 2 darab 5, negatif 10. F darab dengan F, F kuasa 2. Apa yang perlu kamu buat seterusnya adalah mencari sebutan yang sama. Tapi sebelum kita mencari sebutan yang sama, cuba perhatikan ada simbol yang bertemu. Kita tulis kembali. 42 I kuasa 2 tambah 35 IF tolak 12 IF. Ni cikgu tukar kepada EF ataupun FE. Kita boleh guna juga FE, tapi sebab cikgu nak samakan dengan sebutan di bahagian hadapannya supaya kamu tidak confuse. Okey, tambah tolak akan jadi tolak 10F kuasa 2. Cari sebutan yang sama, 42 I kuasa 2. Tak ada sebutan yang sama, kita tulis balik 42 I kuasa 2 tambah. Okey, yang ni adalah sebutan yang sama. Sebab itulah cikgu tukarkan FE tadi kepada EF supaya kamu senang nak tolak. 35 tolak 12 akan menjadi 35 tolak 12 akan jadi 23 EF. Okey, tolak 10 F kuasa 2. Kita mesti susun jawapan kita kepada pemboleh ubah yang punya kuasa tertinggi berada di hadapan. Jadi jawapan kamu 42 I kuasa 2 tolak 10 F kuasa 2 tambah 23 I F. Okey, contoh terakhir daripada cikgu, contoh yang keempat. 5B tambah 3C dalam kurungan, kita letak kuasa 2 kat luar dah. Jadi, macam mana kita ingin menulis kembali persamaan ini, ungkapan ini? Kita pecahkan, bila dia ada kuasa 2, kita pecahkan soalan kepada 2 kurungan. Kurungan pertama 5B tambah 3C. Kurungan kedua juga 5B tambah 3C. Jadi kita ada 2 kurungan dalam ni, 5B tambah 3C, 5B tambah 3C.
Seperti apa yang kamu dah buat sebelum ni, kita mesti bulatkan sebutan pertama dan sebutan kedua daripada kurungan 1. Yang ni adalah kurungan 2. Bulatkan. Bulatkan sebutan 1 dalam kurungan 2, sebutan 2 dalam kurungan 2. Supaya senang kita nak mendarab. Okey, seterusnya kita nak darabkan. Okey, kita nak darabkan. Kejap cikgu pilih. Okey, 5B. Ingat sebutan pertama darabkan dengan semua sebutan yang berada di bahagian dalam kurungan 2. 5B darabkan dengan 5B, kita akan dapat 5 darab 5 kelas 25. B darabkan dengan B, B kuasa 2. Okey, 5B darabkan dengan 3C. 5 darab 3, jangan lupa tulis tambah. 5 darab 3, 15. B darab C akan jadi BC. Tambah. Okey, kita nak mendarab sebutan yang kedua. Sebutan kedua iaitu 3C. Darabkan dengan 5B. 3 darab 5, 15. C darab B, C, B. Okey. 3C darabkan dengan 3C. 3 darab 3. Jangan lupa tulis tambah. 3 darab 3, 9. C darab C, C kuasa 2. Ada tak simbol yang bertemu? Tak ada. Jadi kita terus buat apa yang kita perlu buat. Cari sebutan serupa. 25B kuasa 2. Ada tak B kuasa 2 yang lain? Tak ada. Tak ada, tulis kembali. 25B kuasa 2 tambah. Okey, 15BC. 15BC dan CB. BC, CB. Dua-dua mempunyai pemboleh ubah yang sama. Jadi dia adalah sebutan serupa. Kita tambahkan 15 tambah 15. 30 BC. Kenapa cikgu tak tulis CB? Sama sahaja. BC, CB adalah sama. Okey, 30 BC tambahkan dengan 9C kuasa 2. Jadi jawapan kamu susunkan 25 B kuasa 2 tambah 9C kuasa 2 tambah 30 B C. Secara kesimpulannya, apa yang kamu dah belajar pada hari ini adalah melibatkan kembangan yang melibatkan satu kurungan dengan kembangan yang melibatkan dua kurungan. Konsepnya sama. Setiap kurungan, setiap sebutan yang berada di hadapan perlu didarabkan dengan setiap sebutan yang berada di dalam kurungan. Yang tu sahaja kamu perlu ingat. Sebutan di depan perlu darabkan dengan setiap sebutan yang berada di bahagian dalam kurungan. Semoga video ini bermanfaat kepada kamu. Jangan lupa salin nota di dalam buku nota masing-masing. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.